Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahu azim. Allahumma faqihna fid din. Alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini bersama dengan 1 Mac 2021, setiap hari Isnin pukul 9.30 malam seperti biasa, kita akan berbicara juga berdiskusi berkenaan dengan isu-isu halal semasa yang setakat ini alhamdulillah ini saja yang mampu untuk kita lakukan, untuk kita buat, untuk menyebarkan. Dan juga kita nak memberikan kesedaran halal kepada semua sahabat-sahabat maya kami yang berada di luar sana, ya. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini, platform yang saya sediakan ini akan memberikan info dan juga informasi yang tepat yang boleh dimanfaatkan. Bukan setakat untuk kita, termasuk juga kepada para usahawan, kepada para penyelidik, juga kepada para pengguna. Mudah-mudahan ianya dapat dimanfaatkan, insya-Allah. Walaupun di ruang yang terhad ini, di sana saya yakin ada manfaat yang boleh kita ambil, ya. Jadi seperti biasa, mohon kepada sahabat-sahabat saya yang berada di luar sana supaya tagkan sahabat-sahabat yang lain, ya. Share link ni dan juga tagkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, ya. Sila tag sekarang, sila panggil mereka ini untuk mereka nak mendapatkan, sebab malam ini kita akan bincangkan bagaimana pengalaman yang cukup berharga, pengalaman yang cukup mahal yang ditumpuhi oleh sahabat kita ini daripada tempat yang orang kata dah selesa, tukar tempat ke zon yang tak selesa, bagaimana pengalaman beliau menguruskan satu produk, satu perkara yang menjadi orang kata cabaran juga, yang tu kita nakkan. Sebab pengalaman ini tidak boleh nak dia belajar dalam kelas, dalam kursus pun juga tak boleh. Jadi kita nak kena tanya sendiri orangnya bagaimana pengalaman beliau nak membangunkan produk halal ni untuk kegunaan ummah. Itu yang penting tu, untuk kegunaan ummah. Jadi ayo kepada semua sahabat-sahabat, sila tagkan kawan-kawan, dan juga saya nak check juga sama ada suara saya clear ataupun tidak di mana juga anda berada. Mohon berikan respon kepada suara saya, sama ada jelas ataupun tidak di mana juga anda berada. Okey, baik. Jadi untuk itu juga dengan ini saya mempersilakan yang berada di belakang tabir, kerana sekarang ni dah keluar, yang berbahagia Datuk Haris, Tembung, pengarah urusan Haris Prop Holding Sdn Bhd. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Ustaz, sahabat dunia akhirat. Allah Akbar. Terima kasih banyak kerana sudi juga jemput, memenuhi jemputan saya ni kan. Apalah sangat saya ni, tapi Datuk juga sanggup singgah sementara lah, nak share kan. Sihat tu? Amin. Sihat walafiat, alhamdulillah. Saya, keluarga dan kenalan-kenalan semua alhamdulillah sihat. Jadi ramai di antara sahabat-sahabat kita ni, sahabat-sahabat kita nak menunggu apakah pengalaman Datuk, bagaimana tajuk yang kita letakkan daripada pegawai kerajaan
kepada penjual burger kan, menjual burger, Betul, jual ayam. betul. Jadi orang kata Betul. memang satu yang nak buat keputusan itu juga satu benda yang besar. Apatah lagi zaman ke PKP ni kan. Jadi Betul. dan juga dalam masa yang sama kita juga sediakan kupon Dok. Betul. Kita ada 5 kupon untuk penonton-penonton. Berapa? 5 kupon. 5. Kita ada 5 kupon. 5 kupon yang perlu dijawab oleh sahabat-sahabat maya kita. Jadi kalau kata kupon ni, satu kupon ada apa tu? Satu kupon tu? Okey, dalam satu kupon tu kita bagi semua produk yang dikeluarkan oleh syarikat. Ada 4 jenis burger. Burger ayam, burger daging, burger kambing dan burger ayam kampung. Serta ayam kisar dan daging kisar. So maknanya komplit lah, nak masak nasi goreng pun semua. Banyak tu tu. Maknanya satu banyak. Memang nak bagi banyak pun. Untuk satu penonton. Untuk satu. Baik. Jadi kepada semua sahabat-sahabat kena pastikan dengan elok-elok, dengan molek lah, dengan molek apa yang Datuk nak sebutkan ni, jawab. Seperti biasa kita akan ambil pemenang yang pantas dan betul Betul. Yang jawapan itu betul dan juga yang pantas dalam 5 orang so kita akan pilih daripada situ. Jadi bukan senang nak dapat 5 kupon ni. Baik, jadi jangan lupa untuk nak sharekan, sila sharekan juga, sila tagkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan dengan sharenya kita itu merupakan satu amal jariah yang dianggap sebagai amal kebajikan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okey Dok. Amin. Di permulaan ni kan biasanya orang tanya, yalah daripada duduk di kursi yang sedap, aircon sebagainya, nak memikir pula tentang bisnes, bagaimana boleh orang kata boleh tercetusnya. Jadi boleh cetusnya idea tu yang sanggup daripada pegawai kerajaan di agensi mana nak kepada jual burger. Silakan Dok. Okey, terima kasih Ustaz. So soalan ni memang selalu kawan-kawan utarakan kepada saya. Memang tidak dinafikan keputusan yang amat berat yang saya perlu buat daripada kerja yang selesa dan kepada bidang perniagaan yang kita tahu penuh onak, duri dan juga cabaran lah. Jadi terlebih dahulu mungkin saya perkenalkan diri saya. Nama saya Haris bin Umbong. Dan pada tahun ni alhamdulillah rezeki masih dapat menyirup udara 44 tahun pada tahun ni. Saya baru 44 tahun. Jadi sebelum ni memang saya adalah kaki tangan kerajaan berkhidmat di Perbadanan Putrajaya di bawah salah satu agensi di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. So saya berkhidmat di sana lebih kurang 17 tahun. Jadi skop utama 17 tahun. Saya bermula di Perbadanan Putrajaya tahun 2000 sehinggalah hujung tahun 2017. Saya secara rasminya pencen 2 hari bulan 1 2018. So selama 17 tahun lah. 2 hari bulan 1 2018. Jadi macam mana bermulanya saya bertukar daripada makan gaji kepada perniagaan. Saya bermula pada tahun 2015 buat perancangan untuk berniaga. Jadi skop perniagaan pertama saya terlibat di dalam peternakan ayam kampung. Itu ni yang first kali lah. First kali peternakan ayam kampung. Jadi mungkin saya sebelum tu saya bercerita skop tugas saya di Putrajaya. Saya salah satu skopnya adalah menjaga penyelenggaraan Putrajaya, menjaga pembangunan perancangan Putrajaya dan kalau Ustaz perasan salah satu yang menganjurkan Putrajaya Floria tu, yang pameran bunga-bunga tu, itu adalah di bawah tanggungjawab saya lah, baby saya tu. Jadi bunga-bunga Putrajaya apa semua tu
di bawah skop tanggungjawab saya. Jadi kalau misalnya dulu orang panggil saya Haris Mak Bunga. Haris Bunga. Haris Bunga sebab berkecimpung dalam bunga, lepas tu pergi sampai ke Thailand, pergi sampai ke Korea, Jepun apa semua cari bunga, Netherlands bawa ke Malaysia apa semua. Lepas tu berkecimpung dalam bidang tanakan apa semua, dah bertukar dah daripada bunga apa semua tadi jadi Haris Bapa Ayam pula lah. So pada tahun 2015 saya buat perancangan. Pada masa tu saya masih bekerja lagi di Putrajaya. Jadi jawatan saya pun kalau ikutkan dalam peringkat pengurusan pegawai kanan di perbadanan lah. Jadi memang tak dinafikan Ustaz, saya mengambil masa berfikir, istikharah apa semua, dan kebetulan saya ada rezeki pada tahun 2016 saya dapat mengerjakan ibadat haji dan saya minta petunjuk di Mekah, di mana hala tuju saya yang Allah Taala tunjukkan lah. Jadi saya pada peringkat awal 2017 tu saya ambil cuti tergaji dulu setahun, dan masa tu umur saya 39. Jadi ngam-ngam umur 40 tu baru saya hantar surat untuk full time dalam perniagaan. Jadi pada peringkat awal saya mulakan perniagaan dalam ternakan ayam kampung. Lepas daripada ternakan ayam kampung saya pergi pada ayam daging, lepas tu buat trading apa semua, dan burger ni saya mulakan pada tahun 2018. Setelah mendapat tawaran menduduki pusat inkubator di Jabatan Perkhidmatan Veterina, dan sekarang ni alhamdulillah saya dah ada 2 kilang, satu di Shah Alam dan satu lagi di Gombak. Yang tu memang buat burger saja. Memang produk sejuk buku kita ada 4 produk utama. Satu kita ada burger, yang kedua kita ada ayam kisar, daging kisar, yang ketiga kita ada meatball, bola, dan yang keempat kita ada oblong. So untuk burger ni kita ada 4 jenis burger, 4 jenis burger. Satu burger ayam, yang kedua burger daging, yang ketiga burger kambing, dan burger yang pertama dekat Malaysia iaitu burger ayam kampung. So jenama Haris Burger, burger ayam kampung. So nak dapat sedia halal burger ayam kampung ni agak susah jugalah, sebab Jaiz dengan Jakin memang very strict sebab dia tak nak kita overclaim, kan? Prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pihak Jakin. Jadi banyak faktor lah. Itu dia punya sejarah, saya punya perjalanan hidup daripada makan gaji, lepas tu pergi kepada meniaga. Banyak faktor lah situ, faktor ekonomi. Ya. Maknanya tahun 2017 lah kalau ikutkan. Saya secara seriusnya 2017 sebab masa tu saya dah ambil cuti tanpa gaji setahun dengan kerajaan. Jadi sekarang ni saya dah ada kad pencen lah sekarang ni. Kan, maknanya yang tu dapat. Ya. Tak perlu pencen dah tu. Kad tak perlu dah tu sekarang ni. Okey, setakat ni memang sebagai pengarah urusan Aris Prop Holding Sdn Bhd kan? Ya, sebagai pengarah urusan. Di bawah Aris Prop ni ada berapa pula syarikat yang diuruskan oleh Datuk sendiri? Okey, kalau misalnya kita lihat dari segi pengurusan syarikat Ustaz, pengurusan syarikat dari segi pengoperasian, pentadbiran dan juga keuangan, kita apabila kita dah ada perkembangan perniagaan, kita sepatutnya ada beberapa syarikat ataupun subsidiary di mana kalau misalnya saya lihat, saya bagi contoh yang syarikat Aris Prop Holding sendiri ni, kita ada satu syarikat yang besar, holding, Aris Prop Holding Sdn Bhd. Lepas tu di bawah tu kita ada syarikat Aris Prop Agro yang menguruskan Aris Mart. Kita ada buka Aris Mart, dan juga untuk buat marketing bagi produk-produk Aris Prop lah. Lepas tu yang keduanya kita ada juga syarikat Aris Prop Pottery Sdn Bhd yang menguruskan perniagaan ayam. Ya. So dari segi situ kita ada beberapa syarikat tu, itu adalah untuk memudahkan kita nak spesifikkan skop perniagaan mengikut kepada syarikat itu sendiri, dan yang paling penting sekali adalah pengurusan keuangan lah. Kita boleh uruskan dengan baik dari segi pengoperasian, pengurusan keuangan, income tax, zakat apa semua, everything lah. So sekarang ni kita ada lebih pada 4 syarikat lah yang kita di bawah Aris Prop Holding Sdn Bhd. Yang buat burger ni? Burger yang Aris bawa burger di bawah. Okey, buat burger ni kita letakkan di bawah Aris Prop Holding Sdn Bhd. Dia sebagai manufacturer lah. Aris Prop Holding Sdn Bhd. Semua syarikat Aris Prop Ustaz. Di Shah Alam, di Shah Alam dan juga di Gombak.
Okey. Sekarang ni kita lihat ramai dah sahabat-sahabat kita yang ada ni. Saya welcome sikit lah. Kemi May, Bazid Aziz, Alhamdulillah, Pak Mus. Pak Mus Alhamdulillah setiap minggu bersama dengan kita. Stick ni, Toke Stick ni. InsyaAllah kita akan jemput nanti apa-apa insyaAllah. Wana Syekh, Khairuddin Muhammad Khalid, Alhamdulillah setiap minggu. Sepang clear, Alhamdulillah. Zarina Nurliana Aminuddin, dari Perak. Nina Arina, Alhamdulillah, macam kenal orang ni, Nina Arina. Good try Dato' Aris, respect. Pak Amun kata. Kita ada juga Ustaz Kamarudin, ni orang kuat cap, Satuan. Nanti juga dia juga saya rasa akan menghubungi Datuk bagaimana nak dapatkan juga pandangan Datuk tentang kita lihat di sebelah utara pun juga banyak yang nak dapatkan ayam-ayam ini. Jadi mungkin juga lepas ni lah. Fuad Jam, ni sahabat taman, sebelah taman. Kena try ni burger ayam kampung. Ayam kampung, wajib kena try tu. Wajib. Bismillah. Very Razidah Raz PJ Zamfir. Baik. Saya nak oleh kerana saya dah baca ni. Kuis yang pertama boleh tu Boleh, tak ada masalah. Boleh, boleh. Ready untuk kuis yang pertama. Jadi saya akan bacakan soalan dia. Datuk akan pilih jawapan yang betul berdasarkan kepada 5 orang yang paling pantas dan juga tepat. Yang paling pantas dan boleh tepat. Soalannya, kuis untuk kupon yang pertama, soalannya, berikan nama syarikat pengeluar produk Aris Burger. Berikan nama syarikat pengeluar produk Aris Burger. Sekarang sila type sekarang. Kawan-kawan, cepat. Saya perlukan nombor telefon penonton kita. Macam mana Ustaz? Jawapan. Wana Syekh, dia kata Aris Prop. Lagi. Wana Syekh yang pertama. Yusnani Mak Yunus, Aris Prop Holding, Fuad Jam Aris Prop Holding dan juga Ustaz Kamarudin kata Aris Prop Holding Senang Berhad. Kita lihat 5, saya ambil 5. Satu daripada Wana, Yusnani, Fuad Jam, Kamarudin ini. Mana satu yang tepat dan juga cepat yang Datuk perlu pilih? Sekarang ni jangan sebut lagi. Jangan sebut lagi. Tak boleh sebut lagi. Baik. Tuliskan dulu namanya. Tuliskan dulu namanya. Nanti kita akan umum di akhir rancangan ini. Baik. Baik, itu kita minta Datuk dah tulis Datuk? Tulis, dah tulis. Baik. Jadi kalau kita lihat dalam produk ini, maknanya produk syarikat Datuk memang dah dapat sedia halal kan. Jadi bagaimana pengalaman Datuk menguruskan produk yang ada sedia halal dan juga pengalaman Datuk sama ada Datuk sendiri ke juga staf Datuk yang mohon sedia halal dengan JAKIM ke dengan JAIZ, sebab Datuk kata JAKIM very strict nak dapat ayam kampung tu kan. Betul. Saya mempunyai 2 sedia halal. Satu sedia halal di satu kilang di Shah Alam dan satu lagi di Gombak lah. So sedia halal ni dia berdasarkan pada syarikat dan juga premis kilang tu sendirilah. Jadi mungkin saya boleh kongsi pengalaman saya membuat permohonan sedia halal. Kalau setengah-setengah masyarakat ataupun netizen ada mengatakan permohonan sedia halal ni memang kata agak susah dan memerlukan kos yang tinggi, memerlukan tempoh yang agak lama apa semua. Jadi saya fikir benda tu sebenarnya tak berapa betul Ustaz Tak berapa betul berdasarkan pada pengalaman saya. Saya cerita untuk projek burger Aris Burger ni, saya mendapat sedia halal pada tahun 2018
yang mana tempoh saya mendapatkan sedia halal dalam hanya 2 bulan setengah sahaja bermula daripada permohonan saya. 2 bulan setengah, dan kos yang terlibat hanyalah saya keluarkan RM800 sahaja untuk 2 tahun. Bayar fee untuk kepada pihak jaji. Untuk 2 tahun, maknanya RM400 sebulan, setahun, RM400 setahun. Jadi berdasarkan pada pengalaman saya, sebab saya sebelum ni tak pernah interface dengan permohonan halal apa semua. Pada peringkat awal saya masuk online JAIS dengan JAKIM. Jadi saya tengok dia punya senarai semak, apakah perkara-perkara dan juga dokumen yang diperlukan. Saya fulfill, saya sediakan semua sekali, dan kita hantar online dulu. Hantar online, saya rasa setiap agensi kerajaan mempunyai piagam pelanggan itu sendiri. Jadi dalam tempoh tak sampai dalam 1 minggu, pihak JAIS dan JAKIM telah respon, telah menyemak, dan dokumen telah lengkap. Jadi mereka meminta untuk buat pembayaran lah. Jadi pembayaran dipanggil fee pemprosesan. Jadi apabila kita buat pembayaran, dan kita hanya tunggu lawatan audit lah. Dan lawatan audit ni pihak JAIS, JAKIM, dia sebenarnya untuk permohonan halal ni, kalau negeri dia mengikut negeri, Jabatan Agama Islam Negeri, permohonan kepada melalui Jabatan Agama Islam Negeri, dan centralized melalui JAKIM. Kalau tak silap saya Ustaz, betul ? Ya. Okey, jadi menunggu lawatan audit daripada pihak JAKIM, dan JAKIM ni tak bagi tahu Ustaz. Dan Ustaz daripada JAKIM tahulah, nak buat lawatan apa semua tu, tengok-tengok depan pintu je. Sampai hati betul lah JAKIM JAIS ni. Dia tak bagi tahu betul lah. Tak bagi tahu. Tengok-tengok dah depan pintu. Jadi kalau beritahu takut ada burger kambing, burger ayam kampung. Masak ada. Sebab tu dia gicak siap. Tapi sebenarnya kan, saya tak bagi tahu macam tu. Sebenarnya saya agak puji, dan saya merasakan tindakan macam tu adalah tepat Ustaz. Sebab JAKIM, Jabatan Agama Islam, adalah satu agensi yang telah diamanahkan untuk menjaga halal. Jadi kalau dibagi tahu, mungkin usahawan ataupun pengilang ni dia ambil standby pada masa tu saja. Jadi alhamdulillah, apabila dah buat lawatan, hasil lawatan tu secara jujurnya memang saya terima NCR lah, NCR, non-compliant report, tapi yang minor. Jadi apabila yang minor tu, kita diminta untuk bagi maklum balas dalam tempoh 5 hari bekerja, dan kita kemukakan, dan pihak JAIS dah puas hati apa semua tu, dah keluar sedia halal. Memang very simple. Cumanya untuk ayam kampung ni kita agak banyak kerja sikit, sebab pihak Jabatan Agama Islam ingin melihat produk tu datang daripada mana, proses ke mana, dia punya flow dia, sampai ke apa semua tu. Dan tambahan pula baru-baru ni yang kita ada isu kartel baru ni kan, isu kartel daging apa semua tu, dan benda ni reflect juga kepada saya masa saya buat permohonan sedia halal di Kilang Gombak, masih baru lagi. Betul. Jadi kalau misalnya sebelum ni Ustaz, pengalaman saya apabila kita buat permohonan tu, kita hanya sediakan sedia halal daripada negara yang kita import tadi tu. Tu yang pertama. Lepas tu yang kedua, kita perlu sertakan certificate of origin daripada negara mana. Tapi pasal isu kartel ni sekarang ni, pihak JAKIM minta lagi dua perkara. Satu, AP, kelulusan kerajaan Malaysia yang memberi syarikat tu import daripada negara tersebut. Lepas tu yang kedua, MAKIS punya dokumen. Permit MAKIS punya dokumen. Permit import. Sebab dia nak tengok setiap consignment yang kita hantar ke sana tu kena tally apa yang invoice yang kita hantar dalam dokumen permohonan tu. Very straight lah, very straight. Jadi saya nampak benda tu. Adakah syarikat Datuk terkesan sale-nya disebabkan oleh daging kartel? Daging kartel, mungkin saya boleh kongsi dua perkara lah Ustaz. Satu yang isu kartel, lepas tu satu lagi isu yang sekarang ni ancaman COVID-19 lah. Okey, saya boleh bagi jawapan bersama. Kalau misalnya kita lihat dari segi soalan Ustaz tadi, apa yang terkesan dari segi sale apa semua tu, memang tak dinafikan ada setengah terkesan, sebab kalau kita tengok analisis market dekat Malaysia ni, pengeluar
industri burger ni kita tahu beberapa syarikat yang agak besar apa semua, tapi kalau misalnya kita lihat dari segi keperluan, demand di Malaysia ni memang masih tidak mencukupi. Ini tak campur lagi dengan ekspor luar negara. Cumanya macam syarikat Aris Prop ini kita bermula pada tahun 2018 dan kita pada peringkat awal tu kita tak ada banyak sangat buat pemasaran sebab produk kita tak cukup. Jadi pada masa tu kita banyak bagi tumpuan kepada peniaga-peniaga burger. Sebab kita nak masuk pasar raya apa semua tu agak susah sebab pasar raya yang besar tu dia tak confident dengan produk yang baru. Jadi saya banyak fokus kepada peniaga-peniaga burger dan selepas pada itulah saya pergi kepada pasar raya. Jadi balik kepada soalan Ustaz tadi, kalau terkesan tu nak kata saya terkesan cara kesusahan tu tak juga, pasal masa tu transition saya apabila saya bermula pada peniaga burger, lepas tu pada masa sama kita dah buat pasaran di peringkat pasar raya apa semua. Lepas tu benda tu kira macam turning point kepada pasar raya. Dan alhamdulillah sekarang ni produk-produk saya dah banyak berada di pasar raya, kecuali kita belum masuk lagi Giant dan juga Tesco, kita belum masuk lagi. Walaupun untuk kedua-dua yang dah masuk sekarang ni apa? Kalau kata nak dapatkan produk tu di mana sekarang? Yang sekarang dah masuk, kita dah masuk di pasar raya Maidin, seluruh Malaysia. Maidin, hypermarket lah Maidin, dia ada 28 outlet. Lepas tu kita dah masuk Ion, pasar raya Ion. Ion tu dia ada tiga. Ion Jasco, Ion Beat, lepas tu Mac Value. Mac Value. Okey, lepas tu kita ada juga masuk pasar raya Checkers. Checkers ni dia ada Shah Alam, lepas tu Kelang Jalan Kelang Lama. Lepas tu Checkers Ceras. Agak besar juga. Lepas tu kita ada juga bekalkan kepada Billion, pasar raya Billion seluruh Malaysia. Billion. Lepas tu kita ada juga bekal kepada pasar raya Ikhwan. Ikhwan. Lepas tu kita ada juga bekal kepada Hero Supermarket. CS Brother. CS Brother dia ada 3 cawangan. Lepas tu Beat Supermart, pasar raya Beat Supermart. C-Mart. Jadi nak banyaklah. Cumanya yang belum masuk lagi Giant, Tesco, Speed 99, KK, Inclusive dah masuk. Cumanya sekarang ni yang untuk Giant dengan Tesco tu basically pihak mereka telah bersetuju. Cumanya syarat mereka perlukan adalah untuk buat food sampling. Jadi food sampling ni kita kena bawa produk dan kita kena buat masak depan mereka apa semua tu, dia buat try apa semua dan confident baru masuk. Cumanya sekarang ni pergerakan agak terbatas lah pasal PPP. Puan Jem tanya, Zimat ada ke Zimat? Zimat ni Zimat ada. Di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ada. Zimat. Zimat ada. Zimat ada. Okey, kepada sahabat-sahabat yang ada di luar sana, kalau nak tanya apa juga pun persoalan tentang ada tajuk yang kita bincangkan, boleh type. Type. Orang kata maknanya satu cabaran juga bila kita jual produk ke pasar raya besar ni. Jadi ada yang kata yang ramai yang tak tahan tu dari sudut modalnya, cabarannya, sebab dia perlukan rolling. Jadi adakah itu betul atau sebab ada yang kata daripada dia tak masuk dia belum untung, bila masuk rugi pula. Betul. Kenapa tu? Yang tu dari segi pengurusan keuangan syarikat lah. Ada soalan daripada Wana Syekh. Ilyas Smart dah masuk. Okey, Ilyas Smart kita dah buat perbincangan pada petang tadi. Kita punya marketing person dah bagi jumpa, dia minta dia minta sampel. So insya-Allah dalam masa dekat basically pengurusan Ilyas Smart dah bersetujulah untuk kita masuk insya-Allah. Berbalik kepada soalan ustaz tadi kan. Dalam bidang pengurusan syarikat, pentadbiran keuangan apa semua tu, soalan ustaz berkisarkan kepada kita nak masuk pasar raya apa semua. Okey. Dia sebenarnya untuk harga ni dia ada 4 kategori harga. Baik. 4 kategori harga, saya nak relatekan kepada soalan ustaz dia. 4 kategori harga. Satu kategori harga adalah harga wholesaler. Okey, wholesaler.
Lepas tu yang kedua harga agent, sub agent lah. Wholesaler tadi, wholesaler ataupun agent. Yang kedua sub agent. Yang ketiga food service. Food service ni adalah peniaga burger dan juga peniaga burger ataupun peniaga-peniaga yang menggunakan burger macam kedai macam Pak Mus apa semua tadi ya. Lepas tu keempat adalah harga retail, harga runcit. Okey, harga runcit. Daripada 4 kategori harga ni, kalau Ustaz tengok, kita dah ada standard dekat situ, harga yang kita tetapkan dan juga harga RSP, recommendation selling price. Dan dalam 4-4 ni, kita tak boleh letakkan di pihak saya, tak boleh letakkan harga yang kita nak tawarkan pada pasaraya. Sebab pasaraya ni, apabila kita dealing dengan pihak mereka, kita tak boleh terus bagi harga kepada mereka disebabkan oleh perbezaan different pasaraya, different term dia. Okey, pasaraya dia ada term satu, trading term. Berapa persen, macam Maidin contoh 5%, dan trading term ni dia berbeza ikut kategori pasaraya itu sendiri dan kategori pengusaha itu sendiri. Kalau misalnya pengusaha tu dalam kategori IKS, so kita boleh dapatkan surat daripada Kemudian HCP untuk negotiate dengan pihak mereka. Tu tadi trading term. Lepas tu listing fee pasaraya tadi. Listing fee, lepas tu dia ada pula kalau misalnya kita hantar DC distribution center fee. Jadi pasaraya ni lepas tu ada promotion fee apa semua everything. Jadi apabila kita nak masuk pasaraya, banyak. Apabila kita nak masuk pasaraya, kita kena pastikan kita tahu dia punya term dia dan kita buat calculation backwards. Berapa keuntungan yang dia nak dan berapa harga yang kita nak tawar pada dia. Jadi balik kepada soalan Ustaz tadi, berapa lama dia punya pusingan apa semua tu, kebiasaannya pasaraya bagi term 60 hari. 60 hari. Jadi kalau misalnya 60 hari 60 hari 2 bulan lah. 2 bulan lah. 2 bulan lah. Tapi 2 bulan tu pada peringkat awal je 2 bulan. Lepas tu dah dapat 2 bulan tu, maknanya kalau kita hantar bulan 1, lepas tu nanti bulan seterusnya akan dapat lah nanti. Pada peringkat awal je nak masuk tu. Lepas tu kalau sebelum Datuk jawab soalan pada Alex Kwan, dia kata kelebihan produk Aris daripada produk Aris dari bergerai. Apakah kelebihan produk Aris? Sebelum tu saya nak berikan soalan quiz lagi. Soalan quiz lagi. Jadi diharapkan bersedia kepada sahabat-sahabat kita. Soalannya, berikan 4 pasaraya yang telah menjual produk Aris Burger. Berikan 4 pasaraya yang Datuk sebutkan tadi yang telah menjual Aris Burger. Sila jawab sekarang. 4 pasaraya. Orang yang cepat, tepat dan juga nanti mohon PM. Mohon PM. Okey. Is 28 outlet. Memang tu ni dengan lengkap apa semua tu. Tak apa. Lain. Kita perlukan kepada yang lain. Kan? Kata Ikhwan bin dia, okey, Puan Jam, lagi 2 lagi. Hafiz Osman dan yang terakhir Cik Hafiz. 1, 2, 3, 4 seorang lagi. Kita nakkan seorang lagi. Jawab. 4. Okey. Masyaramah Kasibullah. Okey, Datuk. Sila pilih di antara Iz, Kamarudin, Puan Jam, Hafiz Osman dan juga Musarmah. Okey. Terima kasih banyak kepada yang menjawab. Alhamdulillah. Cik Is tu siap 28 outlet lah. Saya rasa saya tak ada mention 28 outlet tu, tapi betul lah 28 outlet tu. Tak salah dia orang ni Google senang kan. Okey, ya. Baik, kita hold dulu dia punya pemenang dia. Kita tunggu sampai akhir ya. Kemudian baik. Atau soal kata tadi yang kata apa kelebihan Aris Burger, ya kan, ada burger, ada di burger ayam kampung dan sebagainya dengan burger-burger lain. Okey, betul. Kelebihan produk Aris Burger ni pertamanya adalah keluaran Bumi Putera Islam, memang 100% keluaran Bumi Putera Islam yang kita akui.
Lepas tu yang keduanya kita mendapat persijilan halal tadi dalam tempoh masa terdekat. Jadi bermakna dekat situ kita telah diperaku oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor dan juga JAKIM. Kita memang fulfill apa yang COP telah ditetapkan dalam mengeluarkan produk yang halal, yang kedua. Lepas tu yang ketiganya, kalau kita lihat dari segi garis panduan yang ditetapkan oleh Akta Makanan Negara yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kebiasaannya Ustaz di Malaysia kita ni, kalau orang kata burger produk-produk sejuk beku ni tak bagus untuk kesihatan. Tak bagus kebiasaan, tak bagus untuk kesihatan. Sebenarnya bukan kata ke atas produk tu sendiri, tapi disebabkan oleh penyediaan produk tu sendiri. Jadi KKM, Kementerian Keuangan Malaysia telah menggariskan dan menetapkan setiap produk yang dikeluarkan, burger tadi tu ataupun apa-apa produk, mestilah mengandungi minimum 60% kandungan daging, meat content dalam setiap patty tu sendiri. Jadi macam saya wajib 60%. Wajib 60%. Dan yang lain apa semua campurlah dengan rempah apa semua everything kan. Jadi setengah-setengah pengeluar dia akan, kalau saya tak boleh mention mana-mana, tapi pihak pengguna boleh buat semakan ataupun boleh try sendiri. Apabila kita makan tu, kita akan rasa macam tepung, kita akan rasa bukan daging apa semua tu, sebenarnya dia buat campuran nisbah tu daging tu amat sikit penggunaannya, dan tepung ataupun benda-benda lain yang banyak masuk dalam tu. Jadi kalau kita makan sesuatu produk yang kita, kalau misalnya makan bergedaging, kita rasa daging, itu adalah kandungan daging yang tinggi. Jadi dekat situ macam saya pengeluar sendiri, sebab kita mengeluarkan produk makanan nak bagi pada pengguna-pengguna apa semua tu, satu, kita tak sampai hatilah kita mengeluarkan produk. Sebenarnya kita boleh je kalau misalnya nak keluarkan produk macam burger RM1.5, RM2 apa semua boleh, tapi for sure dia akan campur dengan lemak yang terlalu banyak. Jadi macam produk kita ni, kelebihan tadi macam produk kita ni, apabila satu lagi dia punya dia punya formula apabila kita masak. Okey, mana produk ni? Okey, ni burger ayam. Ni burger ayam. Okey, burger ayam. Kita ada yang ni berapa ni? Ni burger ayam 60 gram. Kita ada 60 gram dan 70 gram. Jadi kalau misalnya lihat dekat sini, ni adalah logo halal. Logo halal ni saya pastikan setiap logo halal ni dia ada nombor siri nombor siri kat sini. Untuk kita buat semakan. Lepas tu di belakang ni syarikat Aris Prop ni adalah usahawan bimbingan di bawah veterina dan juga MADI. So ada nampak logo veterina ni. So kita letakkan mana formulasi kita dah final di peringkat veterina. Ni burger ayam. Lepas tu kita ada burger daging yang color merah, burger daging. Daging so betul setiap ke burger daging? ni dia ada model lah. Ni model model. Daging betul ke Ustaz, daging tiruan? Daging betul ke daging tiruan? Sekarang ni dah ada dah yang daging ni. tiruan. Tak, kurang clear. Lagi sekali, lagi betul ataupun? Sekarang ni ada isu kan, sekarang ni ada isu tentang daging tiruan. Ya. Hello? Dengar tak? Okey. Sekarang ni ada isu tentang ada isu tentang daging tiruan. Jadi orang kata ini daging betul-betul daging ke atau juga perasa tiruan daging? Bukan betul. Okey. So kalau macam tu memang daging betul lah, 100% daging lah. Saya tak pasti daging tiruan tu dah ada masuk Malaysia ke Ustaz? Yang tu belum lagi. Tak ada lagi. Tapi teknologi lain tu ada. Tak berapa clear. Tak clear. Belum, tak ada. Tak ada. Hello. Tak clear. Line putus-putus. Putus-putus putus-putus. Clear tak? Okey, boleh. Clear. Boleh.
Okey, lepas tu ada saya yang daging turai tadi. Ada daging ayam, ada daging lembu, lagi daging apa? Burger Aris burger kambing. Okey, kambing. Lepas tu kita ada ni burger ayam kampung. Burger ayam kampung. Lepas tu kita ada daging kisar Ustaz. Daging kisar. Daging kisar. Daging kisar. Daging kisar kalau satu kelebihan tadi, kalau misalnya Ustaz tanya tadi, dia adalah 100% daging. 100% daging. Jadi dekat sini saya nak bagi tip Ustaz kalau pengusaha-pengusaha macam mana dia menipu. Macam mana dia menipu pada pengguna. Satu, daging kisar ni apabila dikeluarkan, pertamanya kalau misalnya pengusaha nak untung, dia campur dengan lemak yang terlalu banyak. Jadi apabila tuan beli daging kisar, mana-mana yang ni, tuan beli sekali dengan lemak. Lemak ni murah je, satu kilo berapa ringgit je. Jadi dia jual, maknanya dia jual campur dengan lemak. Jadi bayangkan kita beli, lepas tu masak, goreng apa semua tu, lepas tu makan lemak. Okey, tu yang pertama. Lepas tu yang kedua, formula dia campur dengan ais. Dia campur dengan ais. Sebagai contoh, kalau misalnya ni dia ada 800 gram, 800 gram. Jadi setiap pieces 200 gram, mungkin 5%, 10% dia campur dengan ais. Jadi ditimbang masa tu, ditimbang ais. Jadi apabila kita beli, kita defrost, jadi apabila kita masak tu, sebenarnya kandungan daging tu hanyalah kalau 200 mungkin dalam 180, 200 lagi tu dia dah campur dengan ais tadi tu. Yang tu tip yang kita nak orang kata pengusaha-pengusaha nak tipulah, nak untung lebih. Baik, itu maknanya tip-tip yang Datuk kongsikan dan satu lagi tip, apabila kita nak masak burger tadi tu, dia keluar terlalu banyak minyak. Minyak itu adalah datangnya daripada lemak. Okey, kita lihat Pak Mus kata sikit hari lagi Aris Burger ada di semua kedai Pak Mus, insya-Allah. Yang tu juga peluang lah kepada Datuk, maknanya Pak Mus dah offer tu, insya-Allah akan berada di kedai Pak Mus nanti, insya-Allah. Boleh bagi kontak nombor Pak Mus? InsyaAllah lepas ni boleh. Untuk soalan kuis yang ketiga, kuis yang ketiga, dengar elok-elok, dengar molek. Datuk orang mana ni? Saya orang Kelantan, dilahirkan di Terengganu, dibesarkan di Kelantan. Nama penuh saya Haris bin Embong. Sebab tu Embong tu orang adat negeri lain lah. Haris bin Embong dilahirkan di Terengganu, IC sebelah. Lepas pada ayah saya meninggal, balik ke Kelantan. Mak saya Kelantan. Jadi kalau misalnya nama tu Haris bin Embong tu, Embong tu memang daripada negeri Terengganu lah. Terengganu kan. Jadi bukan Kelantan KL dah. Bukan Kelantan KL. Anak-anak saya pun kerja Kelantan rumah. Kelantan. Baik. Soalan ya. Boleh. Berikan 4 jenis Aris Burger. Mudah. Berikan 4 jenis Aris Burger sekarang. Produk yang dikeluarkan. Baik. Produk yang dikeluarkan oleh Aris Prop ni 4 jenis burger. 4 jenis burger. Kira siapa yang cepat pantas akan dipilih. 5 siapa yang dulu akan dipilih. Okay, wanna share? Okay, lagi? Ada lagi tak? Banyak dapat ni, satu kupon ni banyak dapat. Okay, Khairuddin, Muhammad Khalid, Mak Jam, okay, Alhamdulillah. Mak Jam, try lagi. Nur Hidayu. Macam pernah dengar nama Nur Hidayu ni. Okay dan juga Munirah. Okay, Datuk boleh pilih Boleh. 5 yang terakhir ni. Okay, habis siap Baik, saya nak baca satu soalan itu. Banyak pula. Dia kata soalan saya daripada Zarin Nurliana Aminuddin
admin mohon maafkan soalan daripada Zarin Nurliana Amiruddin. Soalan saya, apakah inspirasi dan motivasi serta dorongan Datuk Aris sehingga Datuk berjaya menjadi usahawan dalam bidang usahawan agro pertanian? Motivasi sikit Datuk. Macam mana? Ini balik kepada beberapa faktor yang saya ambil kira semasa saya nak menceburkan diri dalam di bidang perniagaan. Pertamanya, saya dibesarkan oleh ibu saya yang berkecimpung dalam dunia perniagaan. Jadi daripada situ saya ada asas berniaga daripada kecil lagi. Lepas tu susulan dari ini seiring dengan kelulusan saya dalam bidang pertanian daripada UPM. First degree saya, master saya dalam bidang pertanian. Lepas tu yang ketiganya, semasa saya berada di Putrajaya dulu, pada tahun 2005, dalam satu majlis, masa tu Perdana Menteri kita adalah Tun Dr. Mahathir, dan saya berada dalam majlis tu. Saya masih ingat lagi statement Tun Dr. Mahathir pada masa tu. Negara kita ni usahawan orang Melayu kita ni, kalau kita lihat dari segi perbezaan dengan orang Cina, lama kelamaan perbezaan ni agak besar dari segi juran ekonominya. Sebab memang kita tak boleh nafikan orang Cina ni bermula daripada awal dulu dah terlibat dalam sektor perniagaan semua. Kita perlu banyak belajar pada mereka. Jadi kawan-kawan saya pun ramai juga daripada golongan Cina semua. Jadi kalau misalnya kita lihat kalau mentaliti orang pelajar contoh, apabila kita, bukan kata orang Melayu ni tak pandai semua, bukan kata orang Melayu ni tak cerdik ataupun tidaknya semua. Cumanya mungkin dari segi pelibatan semua Ustaz. Sebab kalau kita belajar, mentaliti masyarakat kita, kalau di peringkat-peringkat macam saya dulu pun aware orang Kelantan aware orang Terengganu, aware belajar sungguh-sungguh, apabila besar besok jadi pegawai. Kerja makan gaji semua. Sebab benda tu telah diterapkan di peringkat awal lagi. Jadi kita tengok perbezaan kita dengan orang kaum Cina lah. Apabila kita apabila keluar belajar ijazah master ataupun PhD, kita akan makan gaji. Kita makan gaji tadi tu kita punya jawatan gaji kalau misalnya paling tinggi pun mungkin kalau kementerian pergi pada KSU tu pun tak berapa ramai sebab position pun agak terhad. Lepas tu paling tinggi boleh pergi pada KSN, kalau nak dapat jurusan pun segelintir sahaja. Jadi apabila kita berada di peringkat yang tinggi, lepas tu kita pertamanya kita nak wariskan jawatan kita kepada anak-anak semua tu tak boleh. Itu antara inspirasi lah saya, dorongan saya. Kita nak wariskan jawatan kita kepada anak-anak semua tak boleh. Anak-anak kita keluar universiti, lepas tu merangkak daripada bawah balik makan gaji. Berbeza dengan kaum Cina ataupun orang yang terlibat dalam perniagaan, apabila dia memajukan syarikat, mengembangkan syarikat, jadi apabila dah berumur, dah pensiun semua, dia boleh wariskan kepada anak dia. Itu yang pertama. Dorongan saya nak bagi pendarahan kepada anak saya. Lepas tu yang kedua, saya daripada awal lagi saya mempunyai impian untuk membina empire perniagaan dan mengeluarkan produk jenama saya sendiri. Itu daripada cita-cita daripada awal lagi. Lepas tu yang ketiga, saya baru-baru ni kalau dari segi faktor ekonomi saya Aris Prod Holding ni kita mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan MAHA 2017 masa tu. Jadi masa tu Menteri Pertanian Datuk Seri Sabricik dia bagi ucapan di kalangan kalangan Bumi-Putra. Masa tu saya duduk satu meja dengan Datuk Ramli Burger lah. Jadi dia kata saya ni daripada kampung mak saya kata belajar elok-elok besok boleh jadi Tok Gawa. Tok Gawa Kelantan dengan Terengganu ni DO lah, pegawai daerah lah DO. Jadi saya belajar keluar universiti dan berada di tampuk pemerintahan yang paling tinggi sekali, itu menteri di peringkat kementerian. Tapi tuan-tuan semua boleh tahu gaji saya berapa, gaji KSU berapa, gaji pengarah berapa. Boleh tak dalam dewan ni bagi tahu saya gaji Datuk Ramli berapa sebulan? Kalau tengok perbezaan dengan saya dengan dia adalah amat ketara dengan langit dengan bumi. Itu dari segi faktor ekonomi. Lepas tu dari segi faktor penyumbangan kepada negara,
Kalau misalnya macam dulu, saya dulu position yang terakhir saya adalah ketua pegawai operasi di syarikat anak syarikat Perbadanan Putrajaya. Ketua pegawai operasi. Jadi kalau tengok kat situ, position pun agak tinggi dan selesa agak selesa. Isteri saya pun cikgu, dari segi keuangan pun memang saya tak ada masalah apa-apa. Tapi daripada situ kenapa saya ingin mencabarkan diri saya, kalau misalnya tengok di situ dulu, kalau misalnya kita sign surat apa semua, berkhidmat untuk negara Ustaz dekat bawah surat apa semua berkhidmat untuk negara. Ya. Jadi saya rasa saya mampu untuk memberi sumbangan lebih kepada negara. Sebab kalau macam saya ada sedikit asas berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran syarikat dan sedikit asas dalam bidang pertanian. Jadi kalau saya tak gunakan asas tersebut, nak serahkan kepada pihak yang orang yang tak ada asas, mungkin agak susah. Jadi kat situ saya ingin memberi sumbangan yang lebih pada negara. Bukan bermakna saya makan gaji tak bagi pada sumbangan pada negara. Sebab kalau misalnya kita lihat pengeluar makanan ni, macam Pak Mus ada kedai apa semua dan kawan-kawan kita lain, kita merupakan pahlawan kepada negara. Sebab kita mengeluarkan makanan kepada negara. Kalau misalnya kita lihat dari segi BOT dalam bahasa Melayu ni adalah imbangan dagangan Ustaz setiap tahun negara kita mempunyai nilai negatif yang amat tinggi setiap tahun. Maknanya perbezaan di antara nilai ekspor dengan nilai import tu amat ketara. Negara kita tak cukup makanan. Jadi apa jadi kalau sekiranya berlaku apa-apa macam contoh peperangan, na'udzubillah, kita memang minta jauh. Lepas tu yang ancaman COVID macam ni apa semua. Jadi negara kita kalau tengok dalam setiap beberapa sektor makanan, negara kita tak cukup makanan. Kita banyak lagi bergantung kepada negara luar. Jadi macam peternak, petani, pengeluar makanan apa semua, ini merupakan pahlawan kepada negara, menyediakan makanan kepada negara. Masa saya belajar ijazah dulu, pensyarah saya adalah Profesor Dr. Syed Omar, abang kepada Sidi Raza. Jadi dia kata dekat saya, dia kata, Riz, kalau misalnya nak berniaga, cuba mencuburi dalam bidang makanan ataupun pertanian dalam bidang makanan. Sebab kalau misalnya berlaku apa-apa, kita stay lagi boleh sustain, boleh teruskan apa semua tu. Tu bergantung kepada pengurusan syarikat apa semua lah. Tapi kalau misalnya kita berkecimpung di dalam yang lain, okey juga. Tapi sekiranya berlaku apa-apa, kalau contohlah kata macam sekarang ni ancaman COVID, macam industri macam contoh baju apa semua, kita tak ada duit apa semua, kita boleh tahan lagi. Okey, stop dulu, kita tak perlu beli baju lagi, mungkin bulan depan ke bulan satu lagi apa semua, duit ni kita spend untuk makan. Boleh tak kita kata okey, kita duit dah kurang, kita KW dulu makan dalam seminggu ke 2 minggu ke, dan kita makan dalam minggu ketiga. Boleh tak? Tak boleh, sebab benda tu kita kena start masa. Dan benda ni tengok juga kepada pertambahan populasi penduduk kita. Penduduk kita sekarang ni 33 juta. Belum campur lagi dekat luar. Sebab kalau misalnya tengok pasaran tu, domestik dan juga ekspor ke luar negara memang amat-amat luas. Jadi kepada sesiapa di luar sana, kawan-kawan apa semua tu, bolehlah jadi pahlawan kepada negara untuk mengeluarkan produk makanan kepada negara kita. Oh, tapi hakikatnya tu, hakikatnya tu, kalau kita lihat hari ni, tidak ramai bumi putera Islam yang boleh menjadi pahlawan, ya, yang nak menjadi pahlawan sebagaimana yang Datuk sebut ni. Walaupun kita lihat isu tentang daging kartel yang berlaku, dia sebenarnya hikmah dia nak bagi orang Islam juga terlibat. Tapi hanya banyak berseminar, hanya banyak berdiskusi, dia tak jadi. Dia tak jadi macam Datuk boleh buat ayam kampung, bela ayam kampung tu. Bagaimana Datuk melihat keupayaan orang Islam ni? Okey, kalau kita lihat memang tidak dinafikan banyak sektor ekonomi dikuasai oleh orang bukan Islam lah, enam bumi Ustaz. Jadi kalau macam saya sendiri pernah berada di sektor kerajaan, jadi salah satu objektif dan juga skop agensi kerajaan ni adalah untuk membantu usahawan berputera, usahawan Islam melibatkan diri di dalam dunia perniagaan apa semua. Jadi dekat situ kita boleh minta bantuan dengan pelbagai agensi di negara kita. Agensi ada. Macam contoh kawan-kawan semua, macam saya sendiri, saya pada peringkat awal memang saya tak ada asas dalam ternakan ayam kampung, dan saya tak ada asas di dalam pengeluaran produk sejuk beku.
dan saya tak ada asas di dalam bidang marketing apa semua. Jadi apa yang saya buat Ustaz, saya minta bantuan daripada agensi-agensi kerajaan. Cumanya pokok di sini adalah kehendak kita. Pengurusan pentadbiran syarikat, saya ada asas dekat situ. Jadi pada peringkat awal, saya minta bantuan teknikal daripada pihak veterina, Selangor dan Putrajaya. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, untuk bidang proses sains burger ni, formulasi yang saya keluarkan pada peringkat awal datangnya adalah daripada Mardi Ustaz. Formulasi asas. Saya pergi kursus dengan Mardi, daripada situ saya come outkan dengan formulasi saya sendiri. Lepas tu daripada situ saya cuba kembangkan lagi melalui menduduki inkubator veterina yang bantu saya, dan kilang kedua di bawah bimbingan MARA. Dan pada masa sama saya sendiri pun, kita dari segi keuangan pun memang orang makan gaji setakat mana je. Dulu saya kerajaan apa semua. Jadi saya pohon bantuan fasiliti daripada agensi-agensi kerajaan. Sebagai contoh, MARA ada sediakan fasiliti keuangan, lepas tu Agrobank, lepas tu PNB, SME Bank, apa semua banyak lah Ustaz. Sebenarnya pokok di sini adalah nak tak nak tu. Dan usaha saya sendiri pun apabila jumpa dengan pihak veterina, usaha kita dengan veterina sendiri pun, masa tu saya jumpa dengan pengarah import export Dr. Saiful, sekarang ni dah pencen. Dia kata kalau misalnya boleh Riz, cuba minta apa benda yang nak ni, macam saya sendiri di peringkat kementerian, kalau ada usahawan Melayu datang, saya sangat-sangat nak tolong, sangat-sangat nak bantu. Cumanya pokok di sini adalah tak ada usahawan yang nak melibatkan diri dalam bidang ni. Dari segi keuangan tadi, kalau misalnya kita tak ada duit apa semua, minta permohonan fasiliti daripada agensi-agensi yang saya nyatakan tadi, dengan syaratnya kita mempunyai belam perniagaan yang bagus dan juga financial projection, maknanya unjuran keuangan. Ni dari segi pengurusan syarikat pula. Kalau misalnya sesiapa nak kursus apa semua yang actual pun, saya boleh bantu kawan-kawan apa semua. Panjang lebar Ustaz. Itu adalah yang menariknya, maknanya Datuk Arif boleh membantu kepada siapa yang nak menjadi pejuang juga, boleh maknanya Datuk Arif boleh bantu kita sebagai nak menjadi usahawan yang berjaya. Sikit Datuk, sebelum kita akhir ni, saya simpulkan ambil dari Wana Syekh, dia kata Datuk keperitan dan kepayahan jadi alami semasa membina perniagaan, masuk juga roadmap tadi memang Datuk dah sebutkan, yang ada import, ada juga yang lokal. Dan juga daripada Khairuddin, dia kata apakah antara cabaran usahawan agro Melayu Islam bagi menembusi pasaran yang sudah kuasai oleh bangsa lain. Jadi semuanya ni itu juga yang saya rasa Datuk dah sebut tadi. Jadi adakah nak tentu sikit Datuk? Ya, untuk soalan Cik Khairuddin Cabaran. Okey, okey, cabaran ni mungkin saya boleh pecahkan kepada dua kategori utama. Satu, kategori kita dari segi operation dan teknikal dalam mengeluarkan sesuatu produk. Mana kita nak tampilkan apa-apa produk yang kita nak keluarkan. Sebagai contoh, kalau misalnya kita nak ayam, kita macam mana kita nak keluarkan ayam yang sihat dan juga bermutu, boleh compete harga dekat luar sana. Lepas tu kategori kedua dalam bidang marketing, dalam bidang pemasaran apa semua. Jadi kalau misalnya dekat sini kita lihat kita ada produk yang bagus, tetapi kita tak ada tim pemasaran yang kuat pun tak boleh juga. Kalau misalnya kita ada pemasaran yang bagus tapi produk yang tidak bermutu dan kualiti, try sekali, dua kali dah tak boleh dah. Jadi benda tu ada dua. Marketing pun nak kena power jugalah. Wajib Ustaz, benda tu wajib. Tagline. Tagline. Saya mungkin saya boleh kongsi perjalanan sedikit berkaitan dengan pentadbiran, pengeluaran dan juga pemasaran saya relate dengan tagline tadi Ustaz. Aris Burger diwujudkan pada tahun 2018. 6 ke 7 bulan pertama saya buat R&D untuk developkan produk. Lepas tu apabila dapat sijil halal, saya masuk pasar raya, sedikit-sedikit kenalkan produk dan masuk pada peniaga-peniaga burger apa semua. Alhamdulillah 2019 dengan 2020 produk saya tak cukup. Permintaan agak tinggi.
Pada masa tu saya tak boleh buat pemasaran secara keseluruhan sebab apabila nanti demand terlalu banyak, jadi saya tak boleh fulfill keperluan daripada customer, pelanggan-pelanggan apa semua, dia akan backfire kepada syarikat saya. Jadi apabila saya buka kilang kedua, barulah saya menubuhkan satu pasukan pemasaran yang agak kuat dan saya akan concentrate kepada pemasaran. Jadi tahun 2019 dengan 2020 saya hanya buat pemasaran dalam Facebook, media sosial, IG macam tu je dan direct kepada customer. Tapi walaupun pada tahun ni tahun 2021 saya spendkan sedikit peruntukan untuk memperkukuhkan pemasaran. Saya akan pada tahun ni saya akan saya akan masuk radio. Saya akan masuk TV, saya akan masuk paper untuk branding awareness. Jadi kalau misalnya dekat situ pemasaran ni dia ada dua kategori. Satu kategori adalah above the line dan satu kategori adalah below the line. Untuk melengkapkan pemasaran tadi tu, saya kena pastikan pada peringkat awal saya kena dealing dengan B2B. B2B ni adalah business to business. Maknanya saya kena penetrate dulu produk, kena masuk dalam pasaraya. Dan satu lagi saya kena laksanakan B2C, business to customer. Jadi branding awareness. Jadi untuk kalau saya buat B2C, produk saya apabila saya keluar dalam TV, produk saya tak ada pasaran, susah juga nanti orang nak beli apa semua susah. Saya kena pastikan produk saya berada dekat pasaran dulu. So kalau kata tagline ni tadi? Okey. Saya tagline. Okey, tagline ni untuk makluman saya bermula pada hari ni, saya ada masuk Radio Suria. Radio Suria satu hari dua kali masuk radio pagi dengan petang. Jadi tagline kita Aris Burger sedap dan kualiti yam. Oh, ada yam ke? Yam. Apa ni kalau saya Aris Burger sedap dan berkualiti yam. Ustaz, kalau saya buka NYUM yam. Aris Burger sedap yam. Ustaz, kalau saya buka voice over boleh dengar ke? Voice over yang saya nak masuk dalam saya dah masuk dalam radio. Boleh. Kena dekat boleh. Mic. Dekat mic Sekejap saya buka Ya. Boleh Ustaz Boleh. Sekejap Boleh. Mic Datuk tu mute tu. Mic mute. Kena buka mic dulu. Sekejap lagi sekali. Pak Mus kata apapun terbaik Datuk Aris, saya doakan akan kejayaan Aris Crop be the next of Datuk Haji Ramli Mokni. Malaysia market cukup besar, lebarkan makanan halal kita agar pengguna punya banyak pilihan makanan orang Islam, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada Pak Mus. Ustaz dengar Ustaz dengar? Dengar suara Datuk ya? Oh dia tak ni, tak dengar saya punya ni. Ataupun saya kena share. Tak dengar Tak dengar.
Tak apalah kalau ni saya. Okey, tagline dia Aris Burger sedap dan berkualiti yum. Ya, sedap dan Aris Burger sedap dan berkualiti yam. Okey, Dok. Kalau kita lihat ada juga burger, store burger kan? Store burger. Sekarang ni kalau kata ada yang nak jadi ejen yang nak jual burger kan, sebab saya lihat juga Datuk buat membantu lah orang yang terkesan dengan PKP kan. Jadi bagaimana Datuk boleh juga bantu orang-orang kampung saya ni, kampung Lampu Lanjut ni, Taman Edam Putih ni yang ada kerja nak jual burger. Saya pun kalau boleh malam-malam nak jual juga burger depan rumah saya ni kan. Macam mana tu? Boleh kan? Apa ni, jual burger ni kita nampak meniaga tepi jalan Ustaz Tapi sebenarnya pendapatan dia lumayan tau Ustaz. Berapa? Lumayan. Kita ambil purata keuntungan kalau dekat KL ni harga burger ayam, burger daging yang biasa Ustaz satu burger tu berapa ringgit kalau misalnya biasa dekat jalan? RM3.50 lebih kurang. RM3 ke RM3.50 lah kalau misalnya burger biasa. Okey, ada satu usahawan saya di Seksyen 19 Shah Alam. Dia kalau satu biji burger tu kita boleh untung sebenarnya lebih kurang dalam RM2. RM1.80, RM2 bergantung kepada satu biji burger. Purata dalam RM2 satu biji. Kalau dari segi kosnya kita boleh dapat minimum dalam 55% ataupun 60%. Dia punya net profit dia. Jadi satu biji burger kita ambil lah purata RM2. Usahawan saya di Seksyen 19, nama owner dia adalah Muhammad Oji. Di lokasi dia berada di belakang hotel di Palma. Satu hari dia boleh jual dalam dalam purata 350 biji Ustaz. 350 biji. 350 biji Ustaz kali dengan RM2, 700 satu hari net profit. Pendapatan dia satu bulan hampir RM20,000. Saya cakap dengan dia, kalau pengaruh Ustaz. Kalau pengaruh. Kalau pengaruh. Kalau tu baru satu stall. So kalau saya nak join, macam mana saya nak ni? Okey, untuk package burger ni, ini adalah satu kalau kita lihat mungkin sebelum saya jawab soalan Ustaz tadi, kalau kita lihat di Malaysia kita ni yang menyediakan package burger macam kalau kita pernah dengar Hot Burger yang viral baru ni kan di Sungai Buloh tu, lepas tu Hot Burger, Otai apa semua, mereka ni program. So dia bukan manufacture dan burger dia OEM dengan syarikat lain lah. Jadi macam mana saya wujudkan stall Aris Burger ni, kita sekarang ni kita ada 28 stall burger di Malaysia. Kebanyakannya adalah di Lembah Kelang. Dan ini adalah hasil perbincangan saya dengan pihak MAFI, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Dia kata kalau boleh syarikat ni, Aris Prop ni dibimbing oleh pihak kementerian apa semua, dan cuba createkan program untuk membantu usahawan yang memberi faedah kepada usahawan-usahawan yang lain. Jadi apa yang saya buat sekarang ni, saya wujudkan program kita panggil PPEU, Program Pembangunan Ekonomi Usahawan Aris Burger. Jadi kita daripada kosong kepada sesiapa nak berniaga, daripada kosong, tak ada pengalaman, tak ada asas apa semua, kita ajar satu dari segi teori dan juga praktikal. Teori praktikal ni, teori cara nak masak burger dan praktikal cara nak masak burger, dan pada masa sama pun kita dedahkan dari segi pengurusan keuangan syarikat. Kalau dia tak ada syarikat, kita wujudkan syarikat pada dia, enterprise sekurang-kurangnya. Lepas tu package, kita bagi semua sekali all in 100% dengan baju apa semua, dengan apron apa semua, dan package kalau pihak saya, kos yang saya keluarkan lebih kurang dalam RM9,000 lebih. Kos yang saya keluarkan RM9,000 lebih, tapi kita bagi package hanya RM5,000 saja Ustaz. Hanya RM5,000. Maknanya complete set, dia hanya beli tong gas dengan kepala gas saja. Tong gas dengan kepala gas. Jadi di banyak kelebihan dia. Satu, kita register dengan pihak unit agripreneur muda. Lepas tu kita akan ajar dia latihan apa semua. Lepas tu kita akan bagi syarikat cara percuma. Lepas tu ada potongan sok-sok, ada perlindungan insurans, semua banyak. Jadi kepada sesiapa yang nak mencuburi,
boleh datang ke pejabat saya Aris Prop, ataupun boleh hubungi Aris Prop. Boleh bagi contact number ke Ustaz, ataupun Facebook apa semua Aris Prop? Boleh. Ataupun nanti boleh type ya, boleh type di ruangan komen nanti alamat ke dalam ruangan komen tu nanti. Okey. Aris Prop sebenarnya simple je. Kalau Facebook Aris Prop tu, Aris Prop Holding Sdn Bhd. Aris Prop Holding Sdn Bhd. FB lah. Fanpage pun sama. Lepas tu IG aris.burger. Okey, nombor telefon? Nombor telefon nombor telefon saya boleh bagi 012 626 626 3601. 3601 itu adalah untuk admin lah. Okey. Lepas tu kalau nak bercakap dengan marketing saya Aisyah. Aisyah 012 012 528 9781. Baik. Terima kasih banyak Tok atas perkongsian kita pada malam ini. Kita dah hampir 1 jam suku. Terima kasih banyak. Jadi sebab tu saya bawakan Datuk Aris nak kongsikan kepada kita zaman-zaman PKP ni. Kita ketahui ramai di antara kita yang terkesan, yang ditimpa musibah, orang kata tiada kerja. Jadi ini juga mungkin juga Datuk Aris selain daripada berjuang kepada ekonomi halal ini, juga boleh boleh memberikan peluang pekerjaan kepada sahabat-sahabat kita yang ditimpa musibah itu. Di samping bagaimana kita melihat perjuangan Datuk sendiri dalam membangunkan produk halal ini. Halal itu juga memberikan keuntungan yang besar, tapi orang kata walaupun nampak ceritanya nampak macam mudah, tapi dia kena ada usaha, dia kena ada ilmu, dan juga dia kena ada jihad. Jihad kepada jihad halal nak membangunkan ekonomi ni. Jadi untuk soalan yang keempat tu, sebelum habis ni, soalan yang keempat mudah je. Siapakah nama pengasas Aris Prop Sdn Bhd? Mudah je. Siapakah nama pengasas, nama penuh pengasas mengikut IC Aris Prop? Sila jawab sekarang dulu. Orang Terengganu kan? Orang Terengganu. Cepat. Nama pengasas Aris Prop Sdn Bhd. Ya. Mudah je. Ada? Siapa yang type laju. Okey, Nur Hidayu. Okey, Datuk Haji Aris Embong. Lain. Kemudian Aris bin Embong. 2, 3 Munirah Haji Aris Embong. Yang keempat siapa? Yang keempat. Okey, yang keempat, okey dah. Okey. Di antara 3 ni tu dah boleh pilih? Dah boleh lah. Okey, dah boleh. Okey, Itu habis untuk jawapan siapakah pengasasnya. Dan juga Musalmah Kasibullah juga buat Haris Embong. Baik. Yang soalan yang terakhir, sebab nak memenuhi 5 tadi kan, 5 kupon. Soalan yang terakhir, sebelum kita akhir ni, apakah tagline Aris Burger? Tadi sudah dah. Ni nak kena type semula. Tagline Aris Burger. Ya. Jadi inspirasi yang telah kita dapat daripada Datuk. Tengok Tok, silakan tengok Warna Syah lagi. Macam Warna Syah. Kalau boleh kalau dia menang, kena cari orang lain lah Tok. Betul. Fuad Jam, Is. Lagi 2 orang kita nak kan? 2 orang. Nur Hidayu lagi. Okey. Aris Burger. Seorang lagi. Okey. Ni orang yang mencuba, tak apa, nak dapatkan.
Okay, dah Tok. Boleh? Dah. Okey, baik. Jadi mohon Datuk umumkan pemenang-pemenang yang berjaya mendapat kupon daripada Haris Prop Holding Sdn Bhd pada malam ini. Disilakan Datuk. Saya boleh umumkan sekarang Ya, umumkan sekarang. Okey, pertama untuk soalan pertama, yang memenangi adalah Cik Kamarudin Kasim. Kamarudin Kasim. Ya, Ustaz Kamarudin Kasim. Yang cepatlah jawab. Okey, lepas tu yang kedua Cik Is. Soalan yang kedua Cik Is. IZZ. Minggu lepas pun IZZ. Is pun dah dapat lagi minggu ni. Ya? Alhamdulillah. Rezeki alhamdulillah. Tak apa. Yang ketiga Wana Said. Wana Said. Said Ya. Syekh tadi. Said Syekh. SHEIKH. Syekh. Okey. Yang keempat Yang keempat Nur Hidayu. Okey. Yang kelima Fuad Jem. Puan Jam. Alhamdulillah. So kita ada 5 pemenang tu Ustaz Kamarudin, Iz, Wana Syekh, Nur Hidayu dengan Fuad Jam. Mohon PM kan nama anda dengan nombor telefon. Nak kan? Nama anda, alamat dan juga nombor telefon lah. PM kan kepada Facebook Ustaz Abdul Halal ini, nanti saya akan forwardkan alamat itu kepada ni. Nak tebus macam mana tu? Nak tebus kupon? Okey, nak tebus di lokasi untuk pemenang ni saya tak pasti dekat mana. Kalau misalnya berhampiran ataupun di kawasan Selangor, boleh tebus dekat Arismat di Bandar Seri Putra. Okey. Nanti saya akan bagi alamat ataupun link pada Ustaz nanti. Boleh juga tebus di kilang saya di Shah Alam, Seksyen 15. Shah Alam. Boleh juga tebus di kilang saya di Gombak. Boleh juga tebus di Kajang, pejabat Haris Prop Holding. Ataupun kalau misalnya berjauhan, pihak kita boleh uruskan untuk pengantaran kalau keluar daripada Selangor. Dan tempoh untuk tebus tu kita tak ada tempoh. Kalau misalnya tak ada nak makan lagi, tak ada tempoh, bila-bila pun tak ada masalah. Nak tebus besok selagi mana ada bulan bintang selagi mana ada bulan bintang, selagi mana ada wujudnya Haris Prop Holding Sdn Bhd, insya-Allah. InsyaAllah. Dan tebus bermula daripada besok dah boleh tebus. Okey, boleh. Ataupun juga boleh, saya ingat kalau nak selamat, nak cepat, boleh menghubungi Haris Prop Holding Sdn Bhd di nombor talian 0122636601 atau 0125289781. Boleh WhatsApp dan juga berikan nama anda pemenang untuk kupon Facebook Ustaz Abdul Halal. Okay, terima kasih banyak kepada Datuk dan juga kepada semua yang dapat bersama dengan kami pada malam ini. Alhamdulillah kita lihat ramai yang mendapat manfaatnya daripada ini. Mudah-mudahan kita mendoakan supaya perniagaan Haris Prop Holding yang ditajui oleh Datuk Haris Embong ini bertambah maju dan juga akhirnya mengeluarkan zakat dia cukup banyak. Ni pun zakat banyak. Kita melihat banyak lagi dan juga akan memberikan pekerjaan jugalah kepada kita semua, insya-Allah. Apa yang baik semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan panel yang lain juga, mungkin dengan kupon yang lain pula, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.